Saya ucap terima kasih atas kesediaan rakan-rakan dan saya mendengar Datuk Imping tadi, Datuk Eng dan juga Tan Sri Loh bagi pandangan termasuk soal belanjawan, keputusannya 18 hari bulan. Tapi terima kasih, ini sangat bermakna kerana SCCCIM telah menjadi rakan dalam usaha kerajaan Madani meningkatkan pelaburan, meningkatkan usaha. Dan ini saya nyatakan dengan penuh ikhlas bagi pihak rakan-rakan kabinet dan pimpinan. Pertama, sudah lihat umpamanya WCEM, ya, persidangan usahawan sedunia yang merancakkan ya, kehangatan pelabur-pelabur seluruh dunia bertumpu ke Malaysia. Dan program yang rakan-rakan atur itu sangat baik kerana memperkenalkan Malaysia, membincangkan soal ekonomi masa depan, termasuk AI, digital, membawa tokoh-tokoh paling terkenal di dunia untuk membahas supaya dapat dihadam, difahami oleh rakan-rakan di sini. Kemudian mengajak mereka merantau ke kawasan negeri-negeri berdekatan supaya juga kenal Malaysia dan tertarik untuk melabur dalam negara ini. Kedua, seperti sudah tahu, saya baru pulang dari Laos, Vientiane, mengambil alih kepengurusian ASEAN untuk 2025. Tentunya kesempatan itu bertemu dengan beberapa pemimpin dunia. Bila bertemu Premier Lee Chiang, terus dia sebut tentang lawatan ke Malaysia, sambutan diberikan oleh rakan-rakan di sini, termasuk anjuran makan tengah hari, Tan Sri Loh, terima kasih banyak. Dan dia sebut kepada saya bagaimana dia merasa bahawa semangat rakyat yang bersahabat rapat dengan Malaysia, dan dia minta saya hadir ke Shanghai dan Beijing bulan depan untuk menemui beliau dan juga Presiden Xi Jinping. Saya masa itu saya ingat saya tidak akan hadir kerana lawatan APEC di Peru dan lawatan rasmi ke Mesir, dan saya nak tumpu di sini. Tapi bila dia sebut, please come Prime Minister, because I'm meeting you, we'll have a private meeting and President Xi Jinping also wants to meet you. Jadi saya nak kata no, dah tak boleh dah. Jadi tapi ini menunjukkan kehangatan persahabatan. Dan ini penting. Ya. Padahal kita ambil sikap terbuka. Sudah tahu, saya jumpa Secretary of State Setiausaha Negara Anthony Blinken, mesyuarat yang penting dengan beliau, dan saya ucap terima kasih kerana pelaburan daripada syarikat-syarikat digital, data center, AI yang besar. Tentunya kerana kejayaan kerajaan, kerana MITI dan peranan-peranan kementerian dan menteri-menteri kita yang lain. Tetapi dalam perbincangan itu beliau menyatakan yes, Malaysia menjadi destinasi pelaburan dan tarikan yang penting. Dan dia sebut umpamanya beratus bilion pelaburan dari Amerika Syarikat ke Malaysia. Walaupun ya, kita tahu pendirian saya dalam soal Gaza, dalam soal hubungan saya dengan negara China, ataupun saya ke Vladivostok menemui Presiden Putin, itu pendirian kita kerana Malaysia mau maju, berkawan dengan semua, tetapi kita bebas. Negara ini negara merdeka dan bebas, dan kita buat keputusan untuk berdagang dengan semua negara. Dan sebab itu kita bersahabat dengan semua. Tidak ada negara yang boleh arah kita. Dan ini saya rasa sebab apa? Sebab masyarakat kita dan negara kita, pelbagai kaum, pelbagai negara bersatu dan kita punya kerajaan yang kuat hari ini. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada saudara. Saya jumpa juga dengan Perdana Menteri India, Australia, Kanada yang memberikan perhatian yang baik, dan saya percaya akhir tahun ini dan mulai tahun depan Malaysia akan menjadi perhatian dunia. Sebab itu peranan saudara, dan saya minta ACCIM dan Dewan Perniagaan Malaysia beri kerjasama sepenuh. Kita ada umpamanya bulan Mei persidangan ASEAN GCC, negara Arab. Pertama kali datang ke Asia, 7 negara utama, 6 negara utama,
Arab Saudi dan UAE, Qatar, Bahrain, 6 ya. Ke sini, ASEAN, GCC plus China. Kemudian akhir tahun kita ada pertemuan ASEAN, Amerika Syarikat, ASEAN China, ASEAN Korea, ASEAN Jepun, ASEAN Eropah, India, Australia, New Zealand. Ya. Dan ini akan memberikan tumpuan perhatian dan saya minta kerjasama saudara, ya, kerana ini tumpuan kita apa? Ya, diplomasi, orang hormat negara kita, Malaysia harum, tetapi utamanya apa? Ekonomi. Utamanya apa? Perdagangan, pelaburan, perniagaan. Peluang bagi rakyat Malaysia, peluang bagi syarikat Malaysia dan peluang bagi rakyat Malaysia. Sebab itu saya tekankan hal ini kerana kejayaan ini bukan kejayaan kerajaan semata-mata Jemaah Menteri, tetapi juga dengan penjawat awam, ya, dan sektor swasta. Umpamanya hari Jumaat kita ada belanjawan. Jadi selalunya bila hari belanjawan, pagi itu baru ada mesyuarat Jemaah Menteri. Tapi setelah bincang dengan Menteri Luar, Menteri MITI, saya putuskan untuk buat mesyuarat khas pada hari Rabu. Dan saya mahu persiapan kita ke arah ASEAN ini tertumpu, tentunya persiapan yang baik, tetapi melibatkan seluruh jentera kerajaan. Dan saya minta Ketua Seutusan Negara sendiri pengurusikan Technical Committee di peringkat penjawat awam. Ini bukan silo tiap komiti atau tiap kementerian. Ini seluruh jentera kita. Ya, kerana sudah tahu, walaupun Tan Sri Law sebut tadi dalam ucapan, walaupun kita syukur, alhamdulillah ada kejayaan, ekonomi bertambah baik, ringgit lebih kukuh, pelaburan datang, tapi harus kita berpuas hati, jangan. Sebab kita ada kapasiti yang lebih baik. Banyak hal yang kita belum maju. Ini disebut tadi di antara lain latihan anak kita dalam kejuruteraan, dalam bidang digital, dalam bidang AI, ya. Peluang perniagaan bukan saja di peringkat atas, tapi PMKS, ya, yang mikro, sederhana, kecil, ini harus diberi perhatian. Jadi ada beberapa cadangan tambahan akan saya teliti secara serius. Saya akan bermesyuarat petang nanti malam dan esoknya juga untuk kita teliti, dan saya akan tentunya beri perhatian kepada apa yang disuarakan oleh saudara. Tapi biasalah orang meniaga, tokoh-tokoh ni. Boleh saya gurau sikit dengar. Kalau tanya Tan Sri William, macam mana berniaga? Dia kata, tak adalah, ada untung sikit saja. Di Ipoh 2 minggu sudah saya jumpa KLK. Jadi saya kata, tolong, dia organize. Saya dekat kelapa sawit, KLK, IOI, Genting, Saim, dah habis semua. Top. Macam mana Tan Sri? Ada untung sikit saja. Biasa, saya orang Bukit Mentajam. Bukit Mentajam ni kita campur banyak, tapi cakap Hokian lah. Ya, semua cincang-cincang Hokian lah, sikit. Okey. Betul. Tetapi kita ada masalah juga kan. You tahu kita hutang tinggi, bayar hutang. Jadi saya setuju dari segi dasar. Kalau kita cukai golongan terlalu kaya, terlalu tinggi, dia tidak akan tarik pelaburan dalam. Sekarang ini umpamanya saya sebut, ramai saudara peniaga-peniaga, kita beruntung kerana ada pelaburan luar negara, tetapi pelaburan dalam negara, domestic investment itu sangat tinggi. Jadi kalau kita kata kita capai kejayaan yang baik tahun lalu, tahun ini, ya, itu bukan saja pelaburan asing. We achieve impressive growth, not only or not solely due to foreign direct investments, but a growing interest, growing confidence, growing commitment
by our domestic players. So domestic investments has increased phenomenally, and for that I thank you very much. Of course, following that, you say if there is an impressive investments from domestic, then I should not discourage you. I should not tax you too highly. But you want to proceed, make sure there is peace, there is order, there is fairness, there is justice, I must tax a little. Baik, jadi ini saya nak tekankan ya, kerana hal-hal ini bangkitkan termasuk yang dianggap kontroversi inheritance tax. Saya dengar dan saya akan teliti. Kita tidak mau buat apa-apa kenyataan yang mengusingkan. Tapi yang satu hal lain ialah tentang selain daripada perniagaan dan peluang-peluang dan SMEs atau PPMKS itu akan diberikan tumpuan khas dalam belanjawan seperti juga dalam kerangka ekonomi madani. Kita juga akan pastikan kelemahan-kelemahan dalam pentadbiran. KSN yang baru kita lantik nampak berikan tekanan yang sangat kuat. Saya sendiri pantau kesihatan. Tiap kali umpamanya ke hospital, tentulah 2-3 kali sehari sekarang ni kerana Azizah tidak sihat, saya tanya pekerja yang jaga, tinggal di mana, sewa berapa bayar, ada rumah atau tidak. Kemudian tanya jururawat, gaji bagaimana, tinggal di mana, bagaimana persekolahan anak-anak. Jumpa guru, jumpa bukan guru syarikat yang buat permohonan pendaftaran. Berapa orang kena jumpa, berapa lama kena tunggu, berapa kos lesen. Jumpa pegawai bandaraya, ada perubahan tidak tahun 2 tahun lalu dengan sekarang. Berapa orang kena berjumpa, berapa jabatan kena jumpa sebelum dapat lesen. Semua ini bila kita dengar belum memuaskan. Ya, walaupun ada perubahan, masih ada kebocoran. Sebab itu sudah lihat umpamanya SPRM saban hari tangkap kerana peristiwa rasuah itu ada. Bila rasuah itu kos perniagaan meningkat. Sudah pun tahu di Kuala Lumpur ada joke, ada lucu. Dia kata plot ratio. One means how much money has to be paid. You cannot continue to do this. Ya. Sebab itu, bila saya sebut tentang tata kelola governance, it's not a small thing, it's not a political gimmick. Because you want this country to succeed. The governance, the efficiency of officers must follow, and follow strictly. Now if their concern is, well, our salary is 1,800 ringgit, how to survive? Fair. I do the maximum, as you know. Unprecedented. Why? I want to make sure that you are paid fairly, but if I find you continue the old ways and continue to be corrupt, we will do the maximum. We will go after you and will not ever forgive you. Because we are going. Ini yang disebut Akta Iltizam Kecekapan Kerajaan, this Government Efficiency Commitment Act. Dulu kita kata Financial Responsibility Act, kita lulus. Sekarang efficiency. Kalau tidak dia kata gaji naik. Dan naik bukan sedikit. Betul. Kadang-kadang kita fikir taklah tinggi. Tetapi maksimum yang kerajaan boleh mampu dalam keadaan sekarang. Ada kalau yang peringkat rendah, the junior clerk for example, dia boleh naik sampai 35%. Ya. Tentunya yang paling tinggi dia naik rendah lah. Ya. Tetapi yang di bawah. Walaupun saya nak beritahu Cintong, gaji dia tak naik. Dan potongan 20% akan diteruskan. Ya. Tapi untuk penjawat awam. Ini bila saya dengar dengan peniaga, walaupun ramai yang mengatakan kepada saya, no, ada some improvement. But not enough. Why do you need to take month for registration? Bila saya lancar program perumahan madani,
baru-baru ini di KL. Waktu untuk kelulusan selalunya di antara 8 bulan sampai 14 atau 16 bulan. Itu standard. Saya kata bagaimana kalau syarikat itu berikan semua keterangan yang cukup, baik, yang lengkap, semua. Orang dia kata kurang-kurangnya 6 bulan. Bila saya tengok begitu, saya kata tak. Saya akan pergi rasmi dalam 50 hari lagi. Saya tengok 45 hari, semua kelulusan boleh diberikan. Apa message dia? Maknanya boleh kita lakukan. Kalau negara ini nak betul-betul maju, jangan tangguhkan kerana ada holding cost. Ada bayaran untuk pekerja. Ya. Ada sewa. Ini yang tak perlu. Jadi kita boleh kurangkan jutaan ringgit kalau kita jalankan tugas secara lebih cekap. Jadi saya telah buktikan bahawa boleh kita mulakan dalam dan perolehi kelulusan dalam masa 45 hari. Ya. Tapi syarat dia cekap. Dan ini cabaran bagi saya. Ini tanggungjawab saya bersama negara-negara jemaah menteri. Ya. Kerana untuk mengingatkan mereka, kerana keadaan sekarang, bukan saya nak sebut sebab saya kebetulan mengetuai kerajaan, tapi sudah pergi mana-mana, orang melihat pada Malaysia sekarang. Tan Sri Loh sebut tadi umpamanya, orang lihat ada perubahan. Dia tengok tumpu. Semiconductor, hub for the region. Ya. Data center. Yang AI baru-baru ini, ya, Google, Microsoft, Amazon, AWS, mau datang tumpu dan datang tokoh-tokoh utama mereka bincang untuk meningkatkan. Jadi dalam bidang-bidang tertentu kita nampak lebih cekap. Tapi dalam bidang-bidang biasa, orang masih tanya, walaupun ada perubahan, immigration, JPJ, ya, dan syarikat-syarikat kerajaan. Baru-baru ini sudah tahu saya sergah. Kita menteri kalau nak keluar, saya nak beritahu, kena dapat kelulusan Menteri Kewangan dan Jemaah Menteri. Kalau kena nak bawa 4 staff, saya kata tak payah, 2 orang cukup. Kedutaan ada. Ada yang kata kalau kita nak pergi tak penting, tak payah, menteri lain boleh cover. Saya akan nak pergi ke Mesir, ada perjanjian pendidikan. Tak apa, menteri luar cover, boleh sign. Untuk jimatkan wang di wang rakyat. Ya. Tetapi bulan lalu saya dengar ada satu pesta pameran di Berlin, prasarana dan 1-2 wakil lagi, 68 orang nak pergi. Jadi saya bila dapat tahu, saya kata siapa? Oh, dia kata tak 18. Saya kata no. Dia minta 8 orang, saya kata no. Walaupun kalau 8 orang mungkin munasabah, tapi saya nak bagi message. Jadi saya batalkan semua. Tak payah pergi. Memang mungkin mereka marah, dah siap dah tempah tiket, tempah hotel, dah bagi tahu isteri dah. Ya, tapi saya kata, kalau kita nak betul-betul selamatkan negara saudara, apakah ini popular? Tak popular. Orang-orang yang terlibat itu ada keluarga dia. Tetapi, if I want to affect change, do I have a choice? The answer is no. Either you want to reform and make this country great, you must be courageous, and I need the support not only of government leaders, the bureaucrats, and also business leaders. Sudah tengok penyasaran subsidi. Ini penting sebab mana ada negara di dunia, yang saya tahu di Asia, tidak ada negara yang beri subsidi sebanyak di Malaysia. Ya. Tan Sri Loh pakai Mercedes besar, tapi ada subsidi minyak.
So kalau saya tarik subsidi, kita tak naikkan kos tak, kita tarik subsidi je. Subsidi untuk hanya orang miskin. Dia tak komplain. Belum komplain lagi lah. Jadi penyasaran subsidi diesel. Tapi kalau pelaksanaannya ada sedikit masalah, kita ubah soal. Saya tidak mengatakan dia perfect. Where we need to make the necessary adjustment, we will do. But the waste cannot continue. Look at the issue of chicken. How much is general handout through subsidy every year? Is 1.2 billion ringgit. We have withdrawn that. No, we have not seen an increase the price of chicken. Yeah. Because if we continue to give subsidy like this, and it does not even benefit the poor, that is why I have an issue about GST. I agree. It is the most transparent, efficient system. All the big companies want GST. Okay? But please remember, I said yes, but let the level of income, the threshold, rise first. Give some time. Push the economy forward. Because you implement GST now means you get everybody to pay. I mean, this is my political philosophy, my conscience. Is it efficient? Yes. Is it transparent? Yes. Will the government get more revenue? Yes. But who are you taxing? Everyone. The rich? Yes. The poor? Yes. I can't. So what is my view? I said, look, give some time. Give a few years. Make sure that the threshold, the level of income increases. 3,000, 4,000 ringgit minimum. Then we can gradually adjust this policy. Countries that have implemented GST normally, including our neighbors, have got the level of income risen first. So that is the only issue that I have. I understand the issue. I've studied for decades. You know, the first time that we talked about GST was when I was finance minister. And what was my statement? The most efficient, transparent system that would be advantageous to the government in terms of revenue collection. But what was my answer then in the 1990s? Give some time. Push the economy forward. Stop this rot of corruption, of people taking advantage through their political office. One party can get 200-300 million direct cash into the party. Individuals can buy properties in London, in New York, in Australia. I mean, you are a businessman, do whatever you like with your money. But if I'm a politician, I want to become prime minister, what? To serve the people, and suddenly I start stealing billions, I can't do that. But that's precisely the point. And therefore, we have to make sure we act and stop this rot. I don't need to ask you, you all know the system. Yeah. You are part of it. I mean, in the sense that you have to survive. But I'm appealing to you, I want to stop this. I want to stop this, you know. Now, if you can stop this, we can get back billions of ringgit revenue. That's why I've said this publicly to the so-called Malay leaders. Kita mesti jaga orang Melayu. Kita mesti perjuangkan orang Melayu. Kita adalah pemimpin Melayu nak selamatkan Melayu. Oh, bagus. Jadi saya jawab, betul, bagus. Pemimpin Melayu mesti tolong Melayu, betul. Tapi berapa kekayaan you? 2 bilion. Ada yang 5 bilion. Ada 8 bilion. Betul you pejuang Melayu? Ya, okey. Bagi balik setengah kepada orang Melayu. You ada 8 bilion, bagi 4 bilion segera. Sebab you ambil itu cara tidak sah. Sebab itu saya orang tahu, I don't see this as a race issue, a racial issue. I see this as a common endeavor to help improve the governance in this country and save the people. If the poor, they're poor. Malays, majority, Indians, Chinese, Sabahan Sarawakians. If you are PMKS, okay, majority Chinese, fair.
We try and build up some Malays, some Indians, and the rest. But PMKS is too pivotal, too critical, too important as not only fundamental, but life of the economy in this country. So we will support. Doesn't matter. But if you look at the PMKS, in the past I hear, this 90% Chinese, therefore we ignore. You can't. We support them, but we tell them, look, engage with the rest. I mentioned last week, I met the KLK organized this meeting with the oil palm plantations, palm oil plantations. You know, one interesting suggestion. They have big plantations and smallholders around. Some Chinese, some Malays, smallholders. So, and they suggested, okay, we, the big companies say KLK, they have few thousand smallholders, acres smallholders. They will take charge. Make sure good seeds, good manure, good productivity, and they will buy from them. So there's a new approach. So it's not a matter of Malay or Chinese issue. It may be a Chinese company, but surrounding a Malay smallholders, or SD Guthrie, Malay Bhumiputra institution, with some Chinese smallholders around. But let us have that sort of program. And that is precisely our new approach in this Madani government. We work together as a team, and we make sure that we all succeed as a country. That is the position. Ada sedikit masalah bangkit. Dia cucuk-cucuk biasa. Sekarang pasal kapal Cina nak datang Pulau Pinang, nak serang Pulau Pinang. Okay. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia. Ya. Dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama PAS dan Bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Jadi saya nak beritahu, dia boleh kata apa yang dia suka, kita nak jelaskan, dasar untuk berbaik dengan semua negara, kapal dia nak berlabuh dalam semua pelabuhan kita, bagi semua negara, kita akan terus izinkan. No compromise. Yang kita tak bagi Israel, yang lain masuklah. Ya, kerana itu dasar yang kita amalkan sekarang. Tapi ini dijadikan isu untuk menunjukkan, tengok, China dah ambil alih. Ya, kerana bila Anwar baik dengan Xi Jinping, kapal perang China dah masuk. Kara balik. Baik. Kemudian sekarang soal cukai. Pengecualian cukai bagi Utah. Betul, itu Universiti China, Malaysia. Saya kata apa dia? Apa dasar kita? Semua usaha atau yayasan untuk pendidikan. Bukan keuntungan, untuk pendidikan. Kita kecualikan. Mengapa lewat diambil tindakan untuk Utah? Kerana yayasan itu belum pecahkan di antara urusan syarikat perniagaan, komersial dan juga pendidikan. Jadi saya cadangkan, dipisahkan. Ya. Tetapi kalau untuk bangunkan fakulti, untuk bagi pelajar-pelajar miskin belajar, untuk kecualikan tuition, kita kecualikan cukai. Bagi saya tak ada masalah. Cuma kita umumkan kerana kelewatan kita luluskan kerana Yayasan Utah belum pecahkan. Jadi baru-baru ini mereka bagi tahu, tak apalah, dia kata bagi kita setahun kita pecahkan. Tapi sementara itu tolonglah bagi pengecualian, bagi semua kelulusan untuk pendidikan dan untuk anak-anak miskin. Bila saya sebut anak-anak miskin, saya tak kira lah anak Cina ke anak Melayu ke anak India, Sabah atau Sarawak. Dan anak miskin, kalau Melayu tolonglah. Ni kalau anak di Utah, anak Cina, tengok.
Semua anak miskin yang kita bagi beasiswa atau bantuan itu hanya Melayu. Kalau Cina dia miskin, tak apa, biar dia miskin. Ini tak boleh fikiran macam ini. Sebab itu saya tahu ia jadi isu. Apa di kampung apa yang mereka sebut? Tengok Anwar dia ikut DAP. Dan Cina yang kaya 83 juta ringgit tak payah bayar cukai. Melayu yang ada syarikat kecil kena bayar cukai. Ini kita tahu dakwaan palsu. Dan kita dalam politik harus kerja. Tapi saya yakin, saudara. Saya sebut ini kerana ini jadi isu besar yang digunakan oleh pembangkang. Tapi saya yakin, apakah kita undur? No. Apakah kita akan tarik balik? Tidak. Kita, saudara, yakinlah. Kalau negara ini mau jadi negara yang boleh hormat dan kasih kepada semua rakyatnya, semua kaum, kerajaan ini akan tegas, akan melaksanakan apa yang telah kita janjikan, and no compromise. Saya cuma nak jelaskan dua contoh ini untuk berikan kefahaman. Saya minta maaf kerana sikap panjang sikit, because saya dengar ACCCIM pun saya agak seronok, excited sikit. Because I'm here among friends and I can depend on you in terms of working together as a team to propel the economy. Saya gembira hari ini dan saya percaya Datuk Eng, sesiapa yang kemudian jatuh kuasa yang baru dan Silo akan terus bantu dan kita akan bagi jaminan kerajaan akan beri kerjasama sepenuhnya untuk angkat ekonomi kita. Baik, terima kasih. Saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung tahunan ACCCIM ke-78. Saya Kewi.